Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 18 Julai bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Sarawak berdepan dengan gelombang kedua pandemik COVID-19. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, Dato' Amar Douglas Ogah Embas berkata, ia berdasarkan peningkatan kes jangkitan yang dilaporkan di negeri ini. Let us regard this as the beginning of the second wave. Because after a certain period there was quite a low number. Now we are moving into a new increased number of cases. Let us take that as a second phase, second wave. Beliau yang berkata demikian pada sidang media di Kuching turut memberitahu JPBN telah memutuskan semua rakyat Sarawak yang balik dari luar negara wajib menjalani kuarantin selama 14 hari di pusat kuarantin dengan ujian saringan akan diambil pada hari kedua dan ke-10. Dato' Amar Douglas turut menyeru orang ramai yang mempunyai kontak rapat kepada kes positif COVID-19 supaya menjalani ujian saringan di fasiliti kesihatan. Kalau mereka ada dianggap sebagai close contact, kita akan memberi saringan kepada mereka. Jadi jangan takut kepada saringan, the test. Saringan is for your own good. It is free. Jadi kalau you tahu you sihat lepas saringan, then you lebih lega. Timbalan Ketua Menteri juga memberitahu Jabatan Kesihatan Negeri mengemaskini bekalan peralatan pelindungan diri bagi keperluan petugas barisan hadapan sebagai persiapan menghadapi gelombang kedua COVID-19. Beliau optimis gelombang kedua ini tidak akan menjadi lebih buruk sekiranya masyarakat terus mematuhi garis panduan yang ditetapkan dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak dan Majlis Pembangunan Sosial Sarawak sedang merancang pembangunan pusat-pusat transit bagi gelandangan di bandar-bandar utama di negeri ini. Menurut menterinya, Datuk Seri Fatimah Abdullah, pusat transit atau safe haven ini menyediakan kemudahan asas seperti tempat tidur, bilik mandi dan makanan kepada golongan gelandangan secara sementara. Jelas beliau, pusat itu juga akan menyediakan sesi kaunseling bagi membantu golongan itu dalam pencarian kerja dan kembali kepada pangkuan masyarakat. Dato' Seri Fatimah mendedahkan setakat Jun lepas bermula tahun 2016, seramai 421 gelandangan direkodkan dengan Kuching dan Sibu mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 83 orang. Ekoran itu, kedua-dua bahagian tersebut akan difokuskan bagi fasa pertama pelaksanaan inisiatif pusat transit ini. Kertas kerja bagi tujuan itu sedang dirangka dan akan dibentangkan dalam mesyuarat Kabinet Negeri akan datang bagi mendapatkan peruntukan bagi baik pulih premis yang telah dikenal pasti sebagai lokasi pusat transit di Sibu. Sementara itu, Majlis Bandaraya Kuching Selatan dan Dewan Bandaraya Kuching Utara sedang bekerjasama bagi mengenal pasti lokasi yang sesuai untuk dijadikan sebagai pusat transit gelandangan. Datuk Seri Fatimah berkata demikian dalam sidang media selepas bermesyuarat bersama Pertubuhan Pembangunan Insan Sarawak dan Persekutuan Persatuan Cina Bahagian Kuching KFA yang akan mengendali pusat berkenaan di Kuching apabila siap kelak. Persatuan Kebajikan Amal Sansin Malaysia Sibu pula, Persatuan Kebajikan Amal Sansin Malaysia Sibu pula akan mengurus pusat tersebut di Sibu dengan bantuan beberapa organisasi bukan kerajaan. 4 orang lantikan baharu dan 23 orang lantikan semula bagi Ketua Kaum dan Tuai Rumah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak semalam menerima sijil perlantikan daripada Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulkifli di Bintulu. 4 lantikan baharu tersebut terdiri daripada Ketua Kaum Ridwan Hashim Abdullah bagi Kampung Muslim Segan, Tuai Rumah Alam Anak Mandi, Sungai Segan, Tuai Rumah Jungan Mitoh, Sungai Mas dan Tuai Rumah Sem Sambang, Sungai Mas.
Berucap pada majlis tersebut, Dato' Talib yang juga Adun Jepak mengingatkan ketua-ketua kaum dan tuai-tuai rumah supaya meneruskan perkhidmatan dan memastikan kesejahteraan masyarakat di kampung dan rumah panjang masing-masing sentiasa terbela. Katanya ini berikutan sepanjang PKP, tuai rumah dan ketua kaum telah menjalankan tugas dengan baik, khususnya dalam membantu menyalurkan bantuan kerajaan kepada penduduk terjejas. Dato' Talib turut menyarankan pihak tuai rumah dan ketua kaum memantau projek-projek kerajaan negeri yang dijalankan di kawasan masing-masing. Maklumat berkaitan perjalanan projek tersebut boleh disalurkan kepada beliau sendiri dan kepada jabatan yang berkenaan. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg menerima kunjungan hormat daripada Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin di pejabat beliau di Wisma Bapa Malaysia Putrajaya Kuching semalam. Kunjungan tersebut berlangsung kira-kira 30 minit bermula pukul 4.30 petang. Rombongan berkenaan disertai oleh Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Dato' Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz dan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman Dato' Seri Akril Sani Abdullah Sani. Pada kunjungan hormat tersebut, Dato' Petinggi Abang Johari dan Dato' Seri Hamzah membincangkan beberapa perkara berkaitan isu keselamatan dalam negeri dan isu-isu lain yang berkaitan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dan Akademi Bomba Sarawak dijangka menerima pengiktirafan Ekosistem Kondusif Sektor Awam EKSA daripada Unit Pemodenan, Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu tahun ini. Menurut Ketua Pengarah JBPM Datuk Muhammad Hamdan Wahid, ia sekaligus menjadikan JBPM Sarawak JBPM yang ketiga mendapat pengiktirafan EKSA selepas di Ibu Pejabat, Putrajaya dan Kuala Lumpur. Ujar Datuk Muhammad Hamdan, pelaksanaan EKSA bertujuan mewujudkan persekitaran tempat kerja yang kondusif. Dalam masa yang sama, imej korporat dikekalkan. Amalan EKSA juga mempunyai implikasi yang positif terutama semasa musim pandemik COVID-19 dalam memastikan aspek keselamatan, kesihatan dan kebersihan awam sentiasa dijaga. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Persaraan JBPM Sarawak bertempat di Ibu Pejabat JBPN Negeri di Tabuan Jaya. Sementara itu, Datuk Muhammad Hamdan mendedahkan seramai 45% pegawai kanan bomba akan bersara menjelang tahun 2023. Peruntukan tambahan sejumlah 1.8 juta ringgit disalurkan oleh Kementerian Pendidikan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk pembelian alat pengimbas suhu badan. Ia bagi memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP dalam mencegah penularan COVID-19 di semua sekolah berjalan lancar, terutama keperluan untuk pemeriksaan suhu badan setiap murid dan pelajar sekolah. Pengarah Pendidikan Negeri Abang Mat Ali Abang Masagus berkata sebelum ini Jabatan Pendidikan Negeri diperuntukkan 4.58 juta ringgit bagi penyediaan kelengkapan di sekolah-sekolah seperti tempat mencuci tangan selain pembelian pelitup separuh muka dan pensanitasi tangan. Sebenarnya kementerian lebih memberi penekanan kepada menyediakan tempat mencuci tangan. So itu kita supaya itu menjadi amalan kemudian nantilah. Dari segi penyukat suhu ni apa yang berlaku ialah selain daripada sekolah membeli menggunakan peruntukan yang disediakan oleh kementerian yang pada kiraan kami mencukupi, sekolah juga mendapat bantuan daripada PIBG. Mengulas mengenai penangguhan pembukaan semula sekolah bagi 138 buah sekolah di Kuching, Samarahan dan Padawan ke 3 Ogos depan, Abang Mat Ali memberitahu Jabatan Pendidikan Sarawak akan mematuhi arahan yang diputuskan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri selepas tempoh itu nanti. Beliau ditemui pada program bicara eksekutif bersama warga pendidikan daerah Sri Aman di Bandar Simanggang yang dihadiri seramai 27
guru penolong kanan pentadbiran dan akademik sekolah rendah dari daerah Sri Aman. Semasa kunjungan sehari ke Sri Aman, beliau turut berkesempatan melawat dan menyerahkan bantuan kepada keluarga adik Muhammad Syahmi Saharudin yang hampir 2 tahun menderita penyakit sawan sejak tingkatan 5. Semasa ziarah kasih di rumah di Taman Desa Indah, adik Muhammad Syahmi sedang menjalani rawatan di Hospital Sri Aman. Sejumlah 78,123 isi rumah B40 yang tersenarai dalam kemaskini bantuan sara hidup BSH 2020 namun belum mendapat bayaran bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS akan menerima bantuan tersebut pada penghujung bulan ini. Unit Perancangan Ekonomi Sarawak menerusi kenyataan media menjelaskan bayaran ini termasuk kelulusan terhadap 28,372 isi rumah B40 yang membuat rayuan menerusi pejabat-pejabat daerah dan secara dalam talian. Pembayaran ini melibatkan anggaran perbelanjaan berjumlah RM117.18 juta, manakala sejumlah 406,234 isi rumah yang tersenarai dalam bantuan sara hidup 2019 telah menerima bayaran BKSS dengan jumlah keseluruhan RM304.68 juta. Seramai 270,863 individu bujang yang layak menerima BSH termasuk yang membuat rayuan turut akan menerima bayaran BKSS pada penghujung bulan ini. Ini melibatkan pembayaran berjumlah RM135.43 juta. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Jangan lupa, elak bersalaman, amalkan etika batuk dan bersin, lakukan disinfeksi, keluar untuk urusan penting sahaja dan dapatkan rawatan jika bergejala. Kita mesti menang. Saya Abang Muazli Abang Abdul Samad. Assalamualaikum.